Selamat sejahtera. Nama saya Tivish Analaki Mutia, nombor matrik 10 DJL 22F 1008. Kami hari ini membentangkan tentang pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia. Kami dari kelas DJL 5A. Soalan pertama adalah terangkan sejarah dan latar belakang pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia. Zaman Kesultanan Melayu Melaka, abad ke-15. Masyarakat majmuk di Malaysia bermula sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka apabila pelabuhan Melaka menjadi pusat perdagangan yang penting. Pedagang dari pelbagai negara seperti Arab, India, China dan lain-lain datang ke Melaka untuk berdagang. Interaksi ini membawa kepada perkahwinan campur dan asimilasi budaya. Selain itu, masyarakat majmuk di Malaysia terbentuk sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka, di mana pelabuhan Melaka menarik pedagang dari pelbagai negara. Ketika penjajahan British, kemasukan besar-besaran buruh Cina dan India untuk bekerja di lombang, biji timah dan ladang getah menambah ke pelbagai etnik. British mengekalkan pemisahan kaum berdasarkan pekerjaan dan tempat tinggal, menyebabkan perbezaan sosial ekonomi. Selepas kemerdekaan pada 1957, kerajaan memperkenalkan dasar untuk mengurangkan ketidakseimbangan ekonomi dan membina perpaduan dalam masyarakat pelbagai kaum. Nama saya Charvin Analariki Dorisami, nombor matrik saya ialah 10 DJL 22F 1012. Pembentukan masyarakat di Malaysia telah memberikan beberapa kesan yang signifikan terutamanya dalam aspek sosial, ekonomi dan politik. Antara kesan utama ialah kepelbagaian budaya dan agama. Malaysia terdiri daripada masyarakat yang berbilang kaum, iaitu Melayu, Cina, India dan lain-lain. Ini menjadikan negara ini kaya dengan pelbagai adat, bahasa dan agama. Kesan ini dapat dilihat dalam perayaan pelbagai budaya seperti Hari Raya, Tahun Baru Cina dan Deepavali yang diraihkan oleh masyarakat Malaysia secara bersama-sama. Kedua adalah kesepaduan sosial dan keharmonian. Walaupun terdapat kepelbagaian etnik, Malaysia berjaya mewujudkan keharmonian melalui dasar-dasar perpaduan seperti Dasar Ekonomi Baru, DEB dan Rukun Negara yang bersetujuan untuk mengurangkan jurang sosial ekonomi antara kaum. Integrasi nasional juga dipromosikan melalui pendidikan dan program perpaduan. Ketiga adalah pembangunan ekonomi yang berasaskan kepelbagaian. Kesan positif dari pembentukan masyarakat majmuk adalah kemajuan dalam sektor ekonomi. Setiap etnik menyumbang kepada pelbagai sektor seperti orang Melayu dalam sektor pertanian, orang Cina dalam perniagaan dan perdagangan dan orang India dalam perkhidmatan dan perladangan. Ini menjadikan ekonomi Malaysia lebih dinamik dan berdaya saing. Kesan keempat adalah cabaran dalam keseimbangan politik. Walaupun terdapat perpaduan, cabaran dalam politik berasaskan kaum masih wujud. Parti-parti politik di Malaysia sering diasaskan berdasarkan etnik tertentu dan ini boleh menyumbulkan ketenangan kaum pada masa-masa tertentu, namun kerajaan sentiasa berusaha untuk memastikan keseimbangan dan kesaksmaan antara semua kaum. Kesan terakhir adalah pembangunan pendidikan berbilang aliran. Kepelbagaian masyarakat turut memberi kesan kepada sistem pendidikan di Malaysia, di mana terdapat sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil. Ini membolehkan masyarakat memelihara bahasa dan budaya masing-masing, walaupun pada masa yang sama menimbulkan cabaran dalam integrasi pendidikan. Kesimpulannya adalah pembentukan masyarakat di Malaysia memberikan banyak manfaat terutamanya dalam memperkayakan budaya dan memperkukuh ekonomi. Namun ia juga memerlukan usaha berterusan untuk mengekalkan keharmonian sosial dan keseimbangan politik dalam negara majmuk ini. Nama saya Komarudin Analariki Al-Siridan, nama matrik saya adalah 10 DJL 22 F1021. Terangkan kesan terhadap kemajuan negara dari segi politik, ekonomi dan sosial. Dari segi politik, kestabilan politik, menarik pelaburan asing menjamin pembangunan ekonomi, ketidakstabilan politik,
menghalang kemajuan. Dasar ekonomi. Dasar politik yang baik menggalakkan pertumbuhan ekonomi dan peluang pekerjaan. Hubungan antarabangsa. Diplomasi yang baik meningkatkan perdagangan dan kerjasama global. Pemerintahan adil. Pentadbiran yang lebih bersih meningkatkan kepercayaan rakyat dan mengurangkan rasuah. Institusi kukuh. Institusi negara yang berfungsi dengan baik menjamin keadilan dan keselamatan, hak dan kebebasan. Demokrasi menggalakkan penyertaan rakyat dan inovasi. Dari segi ekonomi, peningkatan kualiti hidup, pendapatan dan kuasa beli meningkat, taraf hidup lebih baik. Peningkatan pelaburan, menarik pelaburan asing dan tempatan pembuka lebih banyak peluang pekerjaan. Pengurangan pengangguran, lebih banyak pekerjaan dicipta, mengurangkan kadar pengangguran. Peningkatan infrastruktur, pembangunan jalan raya, pelabuhan, telekomunikasi, pertumbuhan industri dan teknologi, inovasi dan daya saing negara meningkat. Dari segi sosial, peningkatan kualiti pendidikan, akses kepada pendidikan lebih baik dan peluang pendidikan tinggi meningkat. Pengurangan kadar kemiskinan, lebih banyak peluang pekerjaan, bantuan sosial dan pendapat meningkat. Kesihatan lebih baik, akses kepada rawatan kesihatan lebih meluas, kemurahan kesihatan yang lebih baik. Mobiliti sosial, peluang untuk memperbaiki taraf hidup melalui pendidikan dan pekerjaan. Integrasi sosial, kemajuan membawa kepada keharmonian antara kaum dan mengurangkan ketidaksamaan sosial. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama diberi Muhammad Firdaus Hakimi bin Sehari. Hari ini saya ingin menjelaskan 3 peranan pihak kerajaan dalam usaha untuk mengekalkan keharmonian masyarakat. Yang pertama adalah dasar-dasar perpaduan. Kerajaan mestilah mengimplementasikan dasar seperti rukun negara dan dasar pembangunan nasional untuk mempromosikan nilai-nilai perpaduan dan saling menghormati antara kaum. Yang kedua adalah pendidikan. Untuk mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif yang mengajar sejarah dan budaya pelbagai kaum serta menggalakkan interaksi antara pelajar dari latar belakang yang berbeza. Yang ketiga adalah kebudayaan dan perayaan. Ini adalah untuk menyokong penganjuran pelbagai acara kebudayaan dan perayaan yang melibatkan semua kaum untuk mempromosikan pemahaman dan penghargaan terhadap kepelbagaian. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.